Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita utama, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan telah menyantuni mangsa kebakaran di kampung seberang kedai Lawas pada Sabtu. Katanya pihak beliau akan berusaha untuk mendapatkan peruntukan serta bantu mencari lot sekiranya keluarga yang terlibat hendak berpindah ke lokasi lain. Jelas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari itu, jalan penyelesaian akan dicari untuk membina semula rumah berkenaan. Dalam pada itu, beliau mengucapkan takziah kepada mangsa-mangsa yang terlibat dan berharap mereka tabah menghadapi ujian itu lebih-lebih lagi kerana ia melibatkan kehilangan nyawa. Untuk makluman, pada 25 Februari lepas, kebakaran di kampung seberang kedai itu telah melibatkan 9 mangsa di mana ianya meragut nyawa 3 orang kanak-kanak lelaki. Pada lawatan tersebut juga, Datuk Amar Awang Tengah telah menyumbangkan bantuan ihsan kepada keluarga berkenaan serta beberapa orang lagi yang mengalami kebakaran rumah sebelum ini. Seterusnya, satu permohonan untuk peruntukan tanah di sekitar Gunung Ngeli Simunjan telah dilakukan untuk membangunkan kawasan tersebut. Ahli Parlimen Batang Sadong Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan ini dimohon bagi meneroka lebih banyak produk-produk pelancongan sekaligus meningkatkan potensi pelancongan. Jelasnya, ini akan menambahkan bilangan pelancong yang datang menyaksikan sebarang tarikan di kawasan Simunjan. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Penangguhan Kem Bina Insan Belia Dewan Undangan Negeri DUN N25 Simunjan di Palm Beach Resort Sematan pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy yang juga Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia menitik beratkan kepentingan penglibatan komuniti khususnya belia dalam segala usaha serta kejayaan membangunkan kawasan Parlimen Batang Sadong. Usaha ini juga seiring dengan hasrat Sarawak untuk menjadi negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030 yang turut bergantung kepada sumbangan modal insan berkualiti di kalangan belia di negeri kesayangan kita ini. Manakala beliau menyeru golongan belia untuk mengambil peluang dan terus berusaha untuk memanfaatkan dasar-dasar yang disediakan oleh kerajaan demi meningkatkan taraf hidup masing-masing. Sementara itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru Datuk Henry Jinep memberi sokongan terhadap usahawan tempatan di daerah Bau. Beliau telah meluangkan masa menghadiri program kolaborasi 3 orang anak tempatan yang giat mempromosikan dan menjual produk perniagaan mereka di Tasik Biru Food Village Bau pada Sabtu. Rakan kolaborasi tersebut termasuk pengasas produk keluaran tempatan yang dinamakan Minuman Bunga Pingi Rindu hasil Leslie William yang berasal dari Kampung Opar. Manakala 2 orang lagi adalah pengasas syarikat Miss Fee Rich Store to You, Fiona Joyce Makkah dari Kampung Senibung yang mengetengahkan jualan barangan berjenama dan ejen jualan produk insurans Prudential, Denti Midom yang berasal dari Kampung Skibang. Beralih ke perkembangan di Sarike, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPN HEP dengan kerjasama Persatuan Nelayan Negeri Sarawak (PANESA) di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) telah mengadakan jualan keluarga Malaysia PJKM bertempat di Taseng Cold Storage Taman Susur Jambu dari Sabtu hingga Ahad. Hadir memeriahkan PJKM tersebut pada Sabtu ialah Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusuf Abdul Wahab. Menurut Insinyur Yusuf, PJKM bertujuan menjual barangan keperluan asas yang penting seperti beras, tepung, minyak, gula dan sebagainya pada harga yang berpatutan dan murah daripada harga biasa. Katanya ia juga dapat memberi pencimatan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan barangan keperluan harian dan mensasarkan golongan B40 dan M40. Di samping itu, satu slot diskaun harga barang selama 2 jam bermula jam 10 pagi hingga 12 tengah hari di mana tawaran diskaun RM1 untuk beras, 20 sen untuk minyak masak, gula dan tepung. Berita berikutnya, seramai 50 penduduk Kampung Sambir bersama Ahli Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang menyertai jelajah senam sihat di kampung berkenaan pada Sabtu. Datuk Rubiah Wang selepas itu meninjau jalan retak di laluan masuk Tanah Perkuburan Islam Kampung Sambir bersama dengan penghulu Kampung Sambir Muhammad Edit dan ahli-ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Sambir. Katanya beliau akan memanggil agensi berkaitan untuk mencari jalan penyelesaian memandangkan jalan berkenaan juga telah dinaik taraf baru-baru ini. Laluan ke Tanah Perkuburan Islam tersebut turut digunakan oleh masyarakat dari Kampung Tambirat, Kampung Sembandi Ulu dan Kampung Sembandi Matang. Di Betong pula,
Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB Cawangan Betong telah menganjurkan program Roadshow SPOC Q9 Debak Hari Bertemu Pelanggan dan Roadshow KPSM Betong Berhad bersama pekebun kecil bertempat di Rumah Panjang Daniel Ranti Menyalin Baru Debak pada Khamis lepas. Roadshow atau jerayawara itu bertujuan memberi pendedahan kepada para pekebun kecil di kawasan ini tentang pengenalan pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO, pengurusan kebun mengikut amalan pertanian baik GAP, cara pembajaan yang berkesan, cara penggunaan alat pelindung diri yang betul dan persiapan untuk melengkapkan fail individu pekebun kecil yang akan didaftarkan untuk pensijilan ini. Untuk makluman, pensijilan MSPO adalah mandatori mulai 31 Disember 2019 bagi kategori pekebun kecil sawit. Seramai 61 pekebun kecil di kawasan SPOC Q9 Debak yang telah berlesen dan pekebun kecil persendirian dijemput untuk hadir pada program kali ini untuk memahami tentang pensijilan MSPO ini. Selain itu, jerayawara itu juga bertujuan memberi pendedahan dan maklumat berkenaan pensijilan MSPO kepada para pekebun kecil untuk memastikan semua pekebun kecil mematuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam pensijilan ini serta memastikan pekebun kecil mengurus kebun sawit secara mampan. Ia juga bertujuan memberi kesedaran kepada pekebun kecil kepentingan alat pelindungan diri PPE dan cara penggunaan yang betul memastikan pekebun kecil melakukan kawalan berumpai di kebun sawit secara sistematik dan menentukan setiap pekebun kecil akan mengamalkan pembajaan secara berkesan. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.